Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah sama-sama kita mula majlis ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Pertama ucap terima kasih pada semua rakan-rakan lah. Pertama saya punya yang pengurusi wadah wilayah Tuan Haji Asri Abdul, rakan-rakan semua. Malam ni liputannya agak meluas sikit. Yang kita raikanlah Ustaz Zamri selaku pembicara pengulas kitab Ar-Rahiqul Makhtum pada malam ini. Karangan Sofiur Rahman Al-Mubarak Puri, yang buku yang diulas oleh Ustaz ialah terbitan Yadim, dan ada orang kawan-kawan ada beli yang lain. Saya terbitan yang bukan Yadim, Darus Sanawi, tapi tak apalah tuan-tuan. Tapi pada malam ini kita siri kedua, yang kita juga ucap terima kasih pada Cik Farid Arifin kerana kita berpeluang untuk bekerjasama dalam menyebarluaskan ilmu ini, insya-Allah. Saya fikir minggu yang lalu, siri yang pertama, Ustaz telah mengupas hampir 2 tajuk besar lah, iaitu tajuk yang pertama, bab pertama, kedudukan Arab dan bangsa-bangsanya, situasi di semenanjung Arab dan juga suku-suku bangsa Arab. Dan yang kedua, pemerintahan atau kepimpinan di kalangan Arab. Dia adalah disentuh secara ringkas oleh Ustaz mengenai kerajaan di Yaman, kerajaan di Al-Hirah, kerajaan di negeri Syam, dan kerajaan di Hijaz. Jadi insya-Allah pada malam ini Ustaz akan terus kepada bab yang berikutnya, dan saya tidak mengambil masa yang panjang untuk menyerahkan majlis ini untuk Ustaz membuat kupasan-kupasan, dan bolehlah tuan-tuan dan puan untuk membuat catatan-catatan. Selepas ini kita ada Q&A untuk dibincangkan secara lebih mendalam lagi. Dengan ini dipersilakan Ustaz. Fadhal. Jazakallah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yang dimuliakan moderator kita pada malam ini, Ustaz Haji Ahmad Sulaiman, yang berbahagia Tuan Haji Asri selaku YDP Wadah Wilayah Persekutuan, dan seterusnya para para peserta usrah dan juga kuliah kita pada malam ini, terdiri daripada rakan-rakan, adik-adik PKPM, ABIM, wadah-wadah seluruh Malaysia, dan juga Tuan Haji Ismail Zaini bersama-sama anak-anak muridnya dari Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa Lebah Pantai, yang dipahamkan ikut sama untuk memanfaatkan kuliah ini insya-Allah dalam Tarikhul Islami, insya-Allah ya. Jadi semuanya dialu-alukan, dan juga kepada mereka yang umum, yang daripada khalayak umum, juga kita alu-alukan pada malam ini. Jadi seperti yang telah Ustaz Ahmad Sulaiman sebutkan tadi, saya telah mengupas secara sepintas lalu dengan harapan kita semua membacalah ya. Jangan tak baca pula berkenaan dengan topik-topik yang telah saya sebutkan itu. Jadi pada malam ini kita akan terus kepada satu bahagian yang sengaja saya tinggalkan, iaitu di bahagian bab kedua itu. Saya sengaja tinggalkan, saya akan terus ke bab itu, iaitu Imarah di Hijaz, Imarah di Hijaz, dan kronologi, kronologi Makkah sampailah ke sekarang. Yang ini saya tinggalkan sebab apa? Sebab dia melibatkan kekecamukan
dalam ibadah haji yang telah diakibatkan oleh pemerintahan Mekah yang telah bertukar tangan dari Jurhum sampailah kepada Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya. Ya, jadi imarah di Hijaz itu, sebagaimana kita tahu, imarah di Hijaz itu, Hijaz bolehlah kita jadikan Taif itu sebagai sempadan. Ya. Sempadan semenanjung Tanah Arab, jadi Taif ke Laut Merah, itu dikenali sebagai Hijaz. Ya. Manakala Taif ke Laut Hitam ini, ke kawasan pelukan Parsi, ke Hirah dan sebagainya ini, dikenali pula sebagai area Najd. Ya, area Najd. Jadi pendek kata, Taif, di situlah yang terjawab persoalan kenapa Nabi Muhammad SAW memilih Taif sebagai destinasi dakwah luar Mekah yang pertama sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah kelak. Ya. Di situ kita dah terjawab bila kita membaca susur galur pembahagian tanah semenanjung Tanah Arab ini dan sebagainya. Bahkan Taif ini, kalau kita pergi ke Taif, istana lama Raja Faisal yang dijadikan museum itu, 2 tahun lepas saya sempat ke Taif, tetapi tidak sempat ke istana tersebut kerana difahamkan dalam renovation. Ya. Sebelum itu saya pernah pergi ke istana tersebut dan fahamlah saya apa itu Hijaz, apa itu Najd dan apakah fungsi Taif kepada penduduk-penduduk Mekah. Ya. Bahkan Raja Faisal boleh dikatakan sebagai raja terakhir yang menggunakan Taif itu sebagai ibu negara bayangan kepada negara Arab Saudi, kerana pada musim panas biasanya Raja Faisal akan berada antara 5 hingga 6 bulan di Taif, dan pada musim biasa, selain pada musim panas, barulah pemerintahan itu berada di Riyadh. Ya. Jadi itu antara maklumat yang ada di istana tersebut yang pada saya berguna untuk kita faham kenapakah Taif menjadi destinasi Nabi Muhammad SAW ketika hijrah. Baik, ketika cuba mencari tapak dakwah keluar Mekah yang pertama. Baik. Sekarang ini kita faham yang paling penting di dalam imarah di Hijaz ini ialah apabila Nabi Ibrahim AS meletakkan Hajar dan juga Ismail di bumi yang tidak dikenali namanya pada peringkat awal itu, yang kemudiannya barulah diberitahu bahawa namanya Bakkah. Pada masa itu tidak ada kehidupan di kawasan Mekah itu, di lembah yang dikelilingi oleh bukit bukau, yang tidak ada kehidupan di situ, melainkan hanya menjadi tempat serigala-serigala dan sebagainya dan binatang-binatang buas berlindung sahaja. Di situlah tempat Nabi Ibrahim AS diperintahkan untuk meletakkan anaknya dan juga isterinya yang pada masa itu dalam keadaan tanda tanya. Namun Hajar Al-Misriyah, itu isteri kepada Nabi Ibrahim AS, bonda kepada Nabi Ismail, berharap satu perkara saja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menghampakan ataupun mensia-siakan hambanya dengan perintahnya. Itu saja pegangan yang ada pada masa itu. Jadi masa berlalu, Nabi Ismail AS daripada tunjalan tumitnya yang masih merah itu telah menerbitkan air Zam-Zam, punca mata air yang misteri dan menjadi hadiah kepada umat manusia kini. Sampailah kepada sekarang ini, barulah adanya kehidupan beransur-ansur apabila suku Jurhum. Suku Jurhum apabila melihat ada sumber air di lembah yang dikenali sebagai Bakkah itu, maka mereka telah mengikat perjanjian dengan Hajar untuk tinggal di Mekah ataupun Bakkah. Ya, nama asal Makkah adalah Bakkah. Ya. Ini ternyata di dalam ayat inna awala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakah. Ya, ayat itu menjelaskan itulah nama asal bagi Mekah, iaitu Bakkah, ya, dengan ba. Baiklah. Lalu terjadilah perjanjian di antara Hajar dan juga suku Jurhum bahawa mereka boleh tinggal dan membina penempatan di Bakkah, tetapi hendaklah mempertuankan anak ini kerana sumber yang menjadi kehidupan kepada Bakkah itu air Zam-Zam adalah hasil daripada kaki anak ini. Suku Jurhum bersetuju. Namun setelah
Nabi Ismail alaihissalam wafat, keturunan Nabi Ismail alaihissalam iaitu hasil perkahwinan Nabi Ismail dan juga wanita Jurhum atau kita kenali sebagai Jurhumiyah, iaitu Bani Adnan, telah dikesampingkan oleh orang-orang Jurhum. Pelik kan? Walahalnya Bani Adnan itu sendiri, keturunan mereka adalah keturunan Jurhum. Kerana ibu Bani Adnan adalah wanita Jurhum. Manakala ayahnya pula ataupun datuknya pula adalah Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Tapi itulah, kalau kita faham sejarah ni, kita faham jugalah kenapa politik terjadi sedemikian. Ya, perbalahan merebut kuasa ini terjadi. Dari semasa ke semasa, sejarah akan berulang. Peristiwa itu sama. Ya, tapi perwatakannya saja yang berbeza-beza. Perkaranya sama saja. Dengki, khianat, penganiayaan, itu semua akan berlaku di dalam sejarah ini dan akan sentiasa berulang. Jadi sebab itulah Ibnu Khaldun mengingatkan, siapa yang bijak mengendalikan semua perkara ini, maka tamadun itu akan berterusan. Dan Ibnu Khaldun telah membahagikan tamadun itu kepada 4 peringkat. Peringkat ketiga lah, peringkat paling kritikal. Jika peringkat ketiga itu dapat diselesaikan dengan baik, maka selamatlah tamadun itu untuk hidup selama 400 tahun lagi. 400 tahun lagi. Kalau ikutkan Ibnu Khaldun, pusingan sesuatu tamadun itu adalah 400 tahun. Jadi abad ketiga tu abad kritikal. Jika tak berjaya survive pada abad ketiga, maka tak akan menemui tamadun itu untuk pusingan abad kelimanya nanti. Itulah lebih kurang yang saya faham daripada Ibnu Khaldun. Jadi perkara yang samalah juga yang akan kita alami dan akan kita akan ikuti. Jadi contohnya, secara mudahnya, Nabi Ismail berkahwin dengan Jurhumiyah, dapat keturunan yang kita kenali sebagai Bani Adnan. Bani Adnan telah diketepikan oleh keturunan Jurhum itu sendiri apabila Jurhum menguasai Mekah itu secara keseluruhan dan menganiai pula Bani Adnan sehingga Bani Adnan pada suatu ketika dah tak tahan sangat mengambil tindakan keluar dari Mekah. Sampai tahap itu. Jadi keturunan Nabi Ismail alaihissalam ini telah terhalau keluar dari Mekah secara secara kita kata beransur-ansur sehingga mereka tak tahan, akhirnya mereka keluar. Dan bila mereka keluar, berjumpa pula dengan suku Khuza'ah. Berjumpa dengan suku Khuza'ah yang juga berasal dari Yaman. Dan apabila suku Khuza'ah ini bersatu dengan Bani Adnan, lalu terjadilah peperangan merebut Mekah sehingga suku Jurhum kalah dan terpaksa membuat perjanjian untuk keluar dari Mekah dan suku Khuza'ah mengambil alih pentadbiran Mekah bersama-sama Bani Adnan. Dan sebelum tinggal, ni yang saya sengaja letakkan tangguhkan sikit ni ya. Sebelum suku Jurhum meninggalkan Mekah, mereka telah menimbus Telaga Zamzam. Mereka telah menimbus Telaga Zamzam dan menghilangkan kedudukan tanda tempatnya itu. Dan di dalam telaga itu, dia telah mencampakkan segala macam benda yang menurut Ibnu Ishaq, Amru bin Harith bin Mudad al-Jurhumi, iaitu ketua suku Jurhum pada masa itu, telah membawa keluar 2 pemidang Kaabah ataupun kita panggil kiswah Kaabah itu, dan juga Hajarul Aswad telah dicabut dari tempatnya dan dilemparkan ke dalam Telaga Zamzam. Walau bagaimanapun, batu Hajar Aswad ini telah ditemui kemudiannya oleh orang-orang Khuza'ah dan juga Adnan dan telah meletakkannya semula di tempat asal Hajarul Aswad itu, ya. Dan suku Jurhum akhirnya meninggalkan Mekah menuju ke selatan ataupun ke Yaman. Apa yang terjadi setelah suku Khuza'ah dan Bani Adnan memerintah Mekah? Suku Khuza'ah akhirnya telah mengenepikan sekali lagi Bani Adnan, walaupun tidak menghalau Bani Adnan keluar dari Mekah, namun sebenarnya pentadbiran Mekah jatuh ke tangan suku Khuza'ah. Dan lebih menyedihkan, sebab itu saya selalu menjadikan tanda air Zamzam ini sebagai air yang mensucikan jiwa dan juga iman kita. Jadi sebab itulah apabila air Zamzam tidak dapat dinikmati oleh orang-orang Mekah ratusan tahun lamanya,
maka dengan itu juga serentak menandakan akidah orang-orang Mekah juga telah terancam, menjadi kacau bilau, dan ibadah haji yang merupakan mercu tanda kepada Makkah ataupun Bakkah juga telah dikucar-kacirkan. Ya. Jadi kisah masuknya berhala ke dalam Mekah ini apabila salah seorang daripada pemimpin Bani Khuza'ah yang bernama Amru bin Luhai, ya, saya cuba surf dalam Google tadi, alhamdulillah mendapat maklumat ni sekadar untuk untuk apa kita kata, sekadar maklumat untuk mengesahkanlah, ya. Saya cuba tengok. Jadi kepada anak-anak kita dari IPG khasnya, mereka ni selalu melakukan searching dalam Google, boleh cari nama Amru bin Luhai, ya. Amru bin Luhai Al-Khuza'i, Al-Jahmi Al-Khuza'i. Jadi Wikipedia, maafkan saya, bukan Google, ya. Wikipedia telah meletakkan, dia kata apa, Amru bin Luhai adalah seorang yang pertama sekali membawa ajaran paganisme ke Mekah. Dia juga pemimpin Bani Khuza'ah. Betul, ya, tepat seperti mana yang ada dalam kitab sejarah. Dan Amru bin Luhai ini diberilah keturunan iaitu daripada Harisah bin Amir Al-Muzaiqi' daripada Bani Azad dan sebagainya. Itu semua tu pro and con lah, ya. Walau bagaimanapun, watak Amru bin Luhai ini adalah orang yang diangkat menjadi pemimpin oleh orang-orang Mekah pada masa itu, oleh Bani Khuza'ah. Tetapi sebenarnya beliau ni adalah seorang yang jahil. Dia seorang yang jahil dan seorang yang tidak mengetahui pun tentang agama. Walau bagaimanapun, setelah dia diangkat menjadi pemimpin, kebodohan dan juga kejahilan serta kekufuran yang ada dalam dirinya itu cuba dilindungi dengan membawa suatu pendekatan-pendekatan yang kononnya baharu dan cuba mengubah penduduk-penduduk Mekah tadi ke arah suatu yang kononnya pada fikiran beliau adalah baik, ya. Jadi apa yang baiknya? Beliau telah pergi ke Syam. Sebagaimana kita tahu, orang-orang Mekah ini dua tempat yang tak dapat dipisahkan dengan mereka ialah Syam dan juga Yaman, ya. Kerana inilah menjadi sumber perdagangan untuk mereka, jadi tempat perdagangan untuk mereka. Dan pada suatu ketika apabila beliau pergi ke Syam, beliau telah terlihat orang-orang Syam mempunyai patung-patung yang dihormati dan disembah untuk mengenang datuk nenek mereka yang telah meninggal dunia. Dan terfikir dalam minda Amru bin Luhai ini untuk membawa salah satu patung dan dijadikan sebagai suatu penghormatan serta persembahan, lalu diletakkan di sebelah Hajarul Aswad. Dan berhala yang dibawa balik itu dinamakan Hubal ataupun disebut juga Habal, ya, yang bermaksud dewa bulan ataupun Tuhan bulan, ya. Dan ia diperbuat daripada kayu yang merupakan suatu patung yang besar. Dan sebelum itu juga telah berkembang keberhalaan ini, iaitu Manat yang diletakkan di Mushallal di tepi Laut Merah berdekatan dengan Qudait. Jadi siapa yang biasa pergi umrah menjadi mutawif ni, dia tahulah Qudait ni kat mana, ataupun orang-orang Arab selalu sebut Wadi Gedid, dia kata Wadi Gedid. Qaf tu jadi ga, ya. Qaf tu jadi ga, jadi Wadi Gedid, sebenarnya Wadi Qudait, ya. Dan seterusnya mereka juga meletakkan Lata di Taif dan juga Uzza di Wadi Nakhlah. Wadi Nakhlah, Wadi Nakhlah ni kalau kita ke arah Taif, kita dapat lihat, ya, kering kontang, tak ada tumbuhan, tiba-tiba menghijau. Bermakna dah masuk sempadan Taif. Manakala dari Taif, bila nak balik ke Mekah, hijau, tiba-tiba kering. Tahulah tu, itu dah masuk ke daerah Mekah, daerah Ji'ranah dan sebagainya, ya. Itu biasanya tanda-tanda yang kita dapat lihatlah, yang masih ada. Mungkin selepas ini berubah suasana itu, wallahu alam, sebab salji pun dah melanda di padang pasir ni kan. Cuaca dah berubah, kita pun dah semakin akhir zaman. Jadi tuan-tuan, itulah namanya Wadi Nakhlah, ya, iaitu tempat hijau bermulanya daerah Taif kalau kita dari Mekah menuju ke Taif. Jadi di situ diletakkan berhala yang dinamakan sebagai Uzza. Jadi yang kita nak sebut
Wallata wal Uzza tu, ya, bukan kita sebut, orang-orang Arab sebut dan kita ulang dalam sejarah ni. Bila dia kata apa? Dia kata Wallata wal Uzza wal Manat tu, maknanya dia dah sebut Laut Merah, Taif, Wadi Nakhlah, semua tu dalam jagaan berhala-berhala itu. Siapa yang membawa masuk ni? Semua adalah Amru bin Luhai. Baiklah, ada satu kisah lucu berkenaan dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Akhsam bin Jaun Al-Khuzai. Akhsam bin Jaun Al-Khuzai ni, dia adalah antara sahabat Nabi yang memeluk Islam peringkat awal daripada Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini berada di luar, di pinggir tanah haram Mekah. Tuan-tuan, itu kedudukan dia semasa Nabi SAW mula berdakwah. Jadi ketika Amru bin Lu'ay Akhsam bin Jaun Al-Khuzai ini lalu di hadapan Nabi SAW dan dia tunduk. Dia tunduk di hadapan Nabi SAW, hormat. Maka Nabi kata apa? Ini antara humor Nabi lah ya. Nabi kata, sebiji, ni bahasa saya lah ya. Sebiji macam datuk dia dulu. Kan? Datuk dia dulu, Amru bin Lu'ay Amru bin Luhai bin Qama'ah bin Khindif, menyeret usus-ususnya, tertunduk-tunduk, tersangkut-sangkut begitu. Dan aku tidak melihat orang yang lebih mirip dengan dia melainkan engkau. Maknanya keturunan dia, zuriat dia. Ya. Amru bin Lu'ay ni, dia heret semua perut dia sebagainya tu ke mana? Ke neraka. Jadi tertunduk-tunduk sakitnya tu kerana dia telah membawa masuk berhala ke dalam Mekah dan juga menukar akidah orang Mekah itu daripada akidah yang suci, warisan Nabi Ibrahim AS, yang menjadi akidah yang 100% sesat keberhalaan. Jadi apabila Aksam ni yang dikatakan keturunan Amru bin Lu'ay daripada Bani yang sama, Bani Khuza'ah, tunduk di hadapan Nabi, tiba-tiba Nabi kata serupa dengan Amru bin Luhai bin Qama'ah al-Khindif al-Khuzai, heret perut dia ni, tunduk heret perut dia menuju ke neraka. Jadi katanya Aksam, terkejutlah. Adakah kemiripanku itu ya dengan dia, dengan moyang aku ni ataupun keturunan aku ni membahayakan aku, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah tersenyum menjawab, tidak, kerana engkau mukmin sedang dia kafir. Sesungguhnya dia adalah orang yang pertama sekali mengubah agama Ismail AS, kemudian dia membawa patung-patung, memotong telinga binatang untuk dipersembahkan kepada Tagut, menyembelih binatang untuk tuhan-tuhan mereka, membiarkan unta-unta untuk sembahan dan memerintahkan tidak menaiki unta tertentu kerana keyakinan kepada berhala. Ya, hadis sahih berkenaan dengan kedudukan Amru bin Luhai, ulasan daripada Rasulullah SAW kepada keturunan Amru bin Lu'ay, iaitu Aksam bin Jaun Al-Khuzai radhiyallahu anhu. Jadi saudara, itu serba sedikit berkenaan dengan keturunan Bani Adnan dan juga Khuza'ah. Bani Adnan hanya dapat mengambil alih semula pentadbiran Mekah ini dari tangan Bani Khuza'ah apabila Qusay, iaitu Qusay yang telah berkahwin dengan salah seorang daripada pemimpin Bani Khuza'ah, anak pemimpin Bani Khuza'ah, dan telah mengambil alih daripada mentuanya kerana mentuanya tidak ada anak lelaki. Jadi sejak daripada Qusay bin Kilab sampailah kepada era Abdul Muttalib, pentadbiran Mekah ditadbir oleh keturunan yang kita kenali sebagai Quraisy. Jadi Quraisy ini sebenarnya adalah daripada keturunan Bani Adnan. Sejak itu Bani Khuza'ah pun mula terpinggir daripada pentadbiran Mekah setelah mereka memerintah Mekah selama 300 tahun lebih, sehinggalah kepada era kelahiran Nabi Muhammad SAW lebih kurang 170 tahun selepas daripada Qusay mengambil alih pentadbiran Mekah. Jadi tuan-tuan boleh baca keseluruhan sampailah kepada akhir bab yang kedua ini. Namun saya akan sentuh sikit berkenaan dengan penyelewengan ya. Penyelewengan sekejap.
Okey. Penyelewengan selepas daripada Bani Khuza'ah mengambil alih Mekah ini, apa yang berlaku dalam akidah kita tahu itu penyelewengan dari sudut penyembahan berhala bermula. Itu satu. Yang keduanya, membawa manusia dari Arafah ke Muzdalifah. Jadi ini bermula pada era Khuza'ah. Jadi apabila Nabi SAW menghambat ataupun menghalau manusia ni supaya pergi ke Arafah ketika haji tahun 10 Hijrah, mereka jawab apa? Mereka jawab, kami mahu haji Nabi Ibrahim AS. Ini yang saya nak tekankan pada malam ini, iaitu bagaimana ibadah haji telah jadi caca merba akibat daripada 300 tahun lebih pentadbiran Khuza'ah ni tadi. Ya. Jadi dia bukan sahaja memberi kesan kepada akidah, bahkan juga ibadah. Ya. Sebab itu satu perkara yang kita kena ingat betul-betul, sebarang pencemaran, penyelewengan dalam akidah akan mengakibatkan ibadah juga bercelaru. Sebab itu penting sangat kita ni menjaga persoalan akidah dan juga ibadah serentak. Usahlah menambah ibadah-ibadah yang tidak ada di dalam, maksud saya bukanlah saya nak condemn semua yang dikatakan bid'ah hasanah tu, ya, itu bukan maksud saya. Tapi kalau kita sengaja nak mengada-adakan perkara-perkara yang tak ada di dalam sunnah Nabi SAW dan nak kaitkan dengan sunnah pun tak boleh, tak ada sumber nak dikaitkan dengan sunnah, maka tunggulah, ya, penyelewengan ini akan membawa kepada kesesatan akidah dan juga kesesatan dari sudut ibadah. Ini pengajaran pertama dah nampak kat situ. Ya. Jadi kenapa orang-orang Arab pada masa Nabi SAW membawa mereka untuk haji wada', haji perpisahan, haji akbar tahun 10 Hijrah, mereka kata mereka nak ikut haji Nabi Ibrahim sebab dalam minda mereka lahir-lahir saja wukuf itu di Muzdalifah, bukannya wukuf di Arafah. Tiba-tiba kali ini Nabi SAW menghalau mereka untuk keluar ke sempadan Arafah tadi. Maka sebab itulah Nabi dengan keras, dengan menjeritnya pada masa itu, sambil menunggang kuda baginda SAW, unta baginda SAW. Bayangkan dengan hanya memakai 2 helai kain ihram, ar-rida wal izar, menunggang unta pula, menjerit pula dengan menyebut Al-Hajju Arafah dengan suara yang keras, ya, dengan suara yang keras, membawa kepada manusia ini pergi ke Arafah, sehinggalah apabila Nabi SAW pasti semua manusia dah berada di Arafah, maka Nabi memulakan khutbah. Nabi memulakan khutbah, iaitu khutbah Arafah yang pertama di tanah lembah Urainah, iaitu lembah yang atas tebing tali air panjang besar di dekat sempadan antara Arafah dengan Muzdalifah itu dipanggil Wadi Urainah. Ya. Dari situlah Nabi SAW berkhutbah sebelum masuk waktu zuhur. Apabila masuk waktu zuhur, Nabi beri isyarat kepada Bilal supaya azan dan Nabi duduk seketika. Lalu Nabi SAW melangkah masuk ke sempadan Arafah dan memulakan khutbah kedua tanpa menunggu Bilal selesai azan. Dan selepas Bilal azan, Nabi memerintahkan ataupun mengisyaratkan pula supaya iqamah, dan Nabi meneruskan khutbah sampai serentak tamat iqamah, tamatlah khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam pun mendirikan solat fardu zuhur dan asar secara jamak wal qasar. Itu ada dalam kisah haji wada'. Jadi kisah haji wada' tu dikaitkan dengan apa yang dapat kita lihat, penyelewengan yang berlaku di dalam ibadah haji bermula daripada penyelewengan akidah oleh Amr bin Luhai al-Khuza'i yang membawa masuk berhala ke Mekah, ya. Jadi apakah penyelewengannya? Pertama, membawa manusia dari Arafah ke Muzdalifah serta mempunyai hak untuk memberi kebenaran semasa hari nafar untuk berlepas dari Mina. Gitu, ya kan? Jadi tuan-tuan, ada kuasa di tangan orang-orang pemimpin-pemimpin Mekah ni semasa hari nafar, nak balik keluar daripada Mina, bagilah. Kalau tidak bagilah. Bukannya seperti mana sistem yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk Nabi Muhammad SAW. Nafar ni ada 2, nafar awal dan nafar sani, ya, ataupun nafar akhir. Nafar awal setelah 2 hari di Mina baru kita boleh keluar dari Mina. Kalau tidak, tak boleh keluar. Tapi pada masa tu, siapa nak keluar kena dapat izin daripada
pemimpin Bani Khuza'ah pada masa itu yang mentadbir Mekah, dan benda ni terbawa-bawa sampailah ke era Quraisy sekalipun. Dan seterusnya ifadah, iaitu mengumpulkan manusia untuk berlepas dari Jum'ah pada pagi hari Nahar ke Mina, dan tugas ini diserahkan kepada Bani Adwan. Dan seterusnya penyelewengan ibadah haji juga ialah menunda bulan-bulan haram. Tuan-tuan, bulan-bulan haram pun boleh ditunda, ya. Termasuklah juga apabila dia menunda bulan haram, dia akan beri efek kepada menunda ibadah haji juga. Wal'iyazubillah. Jadi semua ini dibersihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun 10 Hijrah, sehinggalah kita menerima peninggalan itu dengan haji yang sempurna, dan yakinlah haji yang kita ada pada hari ini adalah haji yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, saya tinggal setakat tu, tapi saya nak kongsikan ini dia, ya. Saya nak kongsikan berkenaan dengan kronologi sejarah Mekah, ya, secara mudah yang kita duk bincang daripada 2 minggu lepas lagi. Tuan-tuan, itulah dia. Nabi Ibrahim alaihissalam membina Kaabah bersama-sama Nabi Ismail alaihissalam 2000 sebelum Masihi, 2000 SM. Kemudian sekitar 1800 tahun sebelum Masihi, Nabi Ismail wafat dan Jurhum menguasai Mekah, tetapi syariat Ibrahim dan Ismail masih lagi menguasai Mekah sehinggalah kepada 200 Masihi ataupun abad kedua Masihi, datanglah suku Khuza'ah menewaskan Jurhum dan menguasai Mekah. Sejak 200 Masihi, masuknya berhala ke dalam Mekah, maka bermulalah era kegelapan di Mekah yang saya tandakan dengan warna merah itu, dan sampailah kepada abad keempat Masihi, sehingga abad ke-5 Masihi, Qusay mengambil alih penguasaan Mekah secara beransur-ansur daripada Bani Khuza'ah, dan 570 Masihi atau 571 lebih kurang, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mula berdakwah pada 610 Masihi, iaitu ketika usia baginda 40 tahun, ya. Dan berada di Mekah lebih kurang 13 tahun, jadi sekitar 630 Masihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah 623, ya. 623 Masihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil alih Mekah, iaitu dalam peristiwa Fathu Mekah pada 8 Hijrah, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dan semuanya sekali lebih kurang 630 Masihi, ya. Jadi 630 Masihi Nabi SAW wafat, dan sejak daripada semula, ya, 570 lahir, 610 dakwah, 623 dakwah di hijrah ke Mekah, ke Madinah, dan 8 tahun kemudian, itu lebih kurang 630 Nabi SAW mengambil alih Mekah, ya. Dan Nabi SAW wafat 632 Masihi. Jadi Islam menguasai bukan sahaja Makkah, bahkan juga Madinah, sehinggalah era sekarang 2021 Masihi. Jadi bermakna usia ibadah haji Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Kaabah Baitullahil Haram yang dibina oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam sudah berusia 4021 tahun. Itu lebih kurangnya, ya. Itu gambaran yang dapat saya ringkaskan daripada Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri ini. Baiklah, kita tinggalkan bab kedua ini, kita masuk bab agama orang-orang Arab. Jadi kita nak tahu juga, ya. Ini pun pernah dikupas oleh almarhum Sayyid Muhammad Said Ramadan Al-Buti Syahid rahimahullahu taala berkenaan dengan pentingnya kita mengetahui agama orang-orang Arab ni. Sebab apa? Sebab ada dakwaan. Kalau dulu zaman saya belajar, zaman Tuan Haji Ahmad Sulaiman dan sebagainya tu, kita memang selalu sebutlah, ya, berkenaan dengan orientalis. Zaman sekarang ni orientalis ni tak menjadi masyhur dalam kalangan anak-anak muda kita, istilah orientalis ni, ya. Jadi orientalis ni dia selalu menghina-hina ataupun memperkecilkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga kan mereka mengatakan bahawa Nabi Muhammad ni tak lebih sekadar
pengumpul saja. Dia kata, ya, pengumpul apa dia? Dia kumpul cebisan agama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian dia ambil sikit daripada Yahudi, daripada Nasrani, jadi satu agama baru, iaitu agama Islam. Ya. Jadi perkara ini telah dikupas di dalam kitab Fiqh Sirah oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, bagaimana dia membuktikan bahawa Nabi Muhammad SAW bukan seorang pengumpul. Sebaliknya, dia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada agama yang asal, yang satu, ya, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi sebab itulah bicara tentang agama orang Arab ni kita kena belajar juga. Walaupun nak belajar bab ni berasa seperti lemas jugalah, ya, sebab menyebut nama-nama berhala dan sebagainya seperti Manat, Lata, Uzza dan sebagainya itu. Tapi itulah dia, ya. Itulah dia hakikatnya bila kita belajar sejarah ini, kita terpaksa mengetahui asal usul sesuatu perkara tadi. Dan kalaulah saya dulu belajar di kuliah Dirasat Islamiah wal Arabiyah, kita ada 4 tahun kuliah itu. Kuliah dirasat ni dia sebenarnya dia lebih kepada kuliah bahasa, kuliah lughah, tapi kuliah lughah yang belajar pengajian Islam. Itu bezanya antara kuliah dirasat dengan kuliah Lughatul Arabiyah yang apa ori ni tadi. Apa yang saya nak kongsikan ialah tahun 1 subjek nusus Arabiyah ni, subjek syair-syair Arab ni, kita memang kena hafal mati syair-syair jahiliah ni. Ya, saya sebut ni bukan apa, sebab dalam khalayak kita pada malam ini ada adik-adik, anak-anak kita yang belajar di IPG ni. Ya. Jadi memang kena, terpaksa. Tahun kedua naik sikit, era baru sikit. Tahun ketiga, okeylah sikit, era syair sebelum Nabi Muhammad, sebelum Islam dan juga zaman sahabat, zaman Nabi dan zaman sahabat. Era moden tahun 4, ya. Hafalah kita pun. Saya sampai mengigau mengigau baca syair, ya, menghafal syair ketika tidur. Isteri saya kata, ingatkan saya tak tidur lagi, ya. Ingat saya tak tidur lagi. Rupa-rupa saya dah tidur, tapi keluar syair sepatah-sepatah dengan fasihnya dalam tidur. Betapa tensionnya nak menghafal syair-syair ni. Jadi begitu jugalah, ya, bila kita belajar sejarah Islam dan juga sirah Nabi SAW ni, kita kena tahu agama orang-orang Arab ini sebelum daripada kebangkitan Islam ini apa dia, ya. Baik. Seperti mana kita tahu, sebelum Nabi Muhammad SAW berdasarkan carta yang saya tunjukkan tadi, akidah orang-orang Mekah ini, khasnya orang-orang Mekah lah, ya, walaupun disebut sini orang Arab, selama 2200 tahun akidah mereka suci kerana mereka mengamalkan akidah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Walaupun keturunan Nabi Ismail itu diketepikan, itu Bani Adnan itu diketepikan, tapi mereka tak tidak merosakkan akidah yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Itu yang menariknya, ya. Jadi kalau kita sebut jahiliah, ramai duk ingat Nabi lahir je berdakwah tu di negara Arab ataupun di Mekah ni tadi, orang Arab tak pernah tahu apa-apa. Itu tak betul sebenarnya, ya. Sebenarnya Mekah ini tinggalan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Sebab itulah persoalan pertama yang kita bincang berkenaan dengan keturunan Arab itu di mana mula. Mula-mula sekali kita nak bincang persoalan adakah orang Arab ni pernah ada nabi atau tak pernah ada nabi. Kan? Jadi kalau kita lihat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini, kedua-duanya memang bukan Arab lah, ya. Kalau nak lihat hanya keturunan Ismail sahaja Arab, maka orang Arab tak pernah ada nabi selain daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita lihat kepada siapa sahaja yang tinggal di tanah Arab itu adalah Arab, maka sebenarnya dia dah ada 2 nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, iaitu Nabi Hud dengan Nabi Saleh, iaitu kaum Ad dan juga kaum Samud yang memang tapak mereka di semenanjung tanah Arab, ya. Jadi sekarang ni orang Mekah, kita fokus kepada orang Mekah. Orang Mekah ni akidah mereka suci sebenarnya untuk tempoh 2200 tahun, bermula 2000 SM sampailah kepada 2M ataupun tahun 200 Masihi. Sejak itu masuklah Amr bin Lu'ay, maka jadilah kecamuk akidah mereka, dan era inilah yang berlanjutan daripada tahun 200 Masihi sampailah ke 610 Masihi. Maknanya orang-orang Mekah ni baru jadi sesat 400 tahun, 4 abad sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu
mereka adalah orang-orang yang suci akidahnya. Itu biar clear perkara itu. Baiklah. Kesyirikan, saya pernah membaca ulasan daripada almarhum Al-Buti. Dia kata apa? Orang Mekah ni mereka menyebut agama mereka Nabi Ibrahim. Walhal apa yang ada pada mereka itu hanyalah seperti kaca yang terhempas hancur, yang tak dapat disatukan semula dah. Itulah gambaran agama Nabi Ibrahim ataupun akidah yang ditinggalkan oleh Ibrahim dan juga Ismail kepada orang Mekah ni. Kaca yang pecah, yang tak dapat disatukan semula, dan bukan saja tak dapat disatukan semula, kaca-kaca tu tadi. Contohlah saya ambil gelas ni. Gelas ni katalah pecah. Bila gelas ni pecah, sekurang-kurangnya kita nampak, orang kata gelas tu mana? Pecah dah, kan? Tapi sekurang-kurangnya kita boleh bayang lagi, oh macam ni bentuk gelas ni, kan? Nampak ya, gelas ni macam ni bentuknya. Boleh bayang lagi. Sekarang ni, betapa lamanya dah pecah gelas tu, kita sampai tak boleh bayang dah. Macam mana bentuk gelas tu yang asal? Itulah dia gambaran simbolik yang almarhum Al-Buti pernah berikan berkenaan dengan agama Nabi Ibrahim ni di sisi orang-orang Mekah. Namun mulut mereka masih duk kata ini tinggalan Ibrahim. Wukuf di Muzdalifah pun tinggalan Ibrahim lagi, Ibrahim. Sebab itulah bila baca sirah kita seringkali sebut gelas kering tekak pula ya. Bila kita baca sirah memang kita akan jumpa Abu Jahal pun kata agama nenek moyang kita Ibrahim, kan. Walhal apakah yang ada amalan Ibrahim yang ada pada mereka? Tak ada dah pun. Inilah yang kesimpulan daripada bab yang ketiga ni tadi. Tuan-tuan, sikit sangat je, bukan banyak pun, kan. Sikit sangat bab ketiga ni, ya. Cuma dalam bab ketiga ini dia perincikan. Pertama amalan orang-orang Arab tu, iaitu mereka beriktikaf di hadapan berhala-berhala itu dan mengadu kepadanya, menyeru-nyeru kepadanya. Sebab Kaabah tu kan seketul begitu saja. Dia tak nampak Tuhan tu macam mana. Jadi dengan adanya berhala Hubal yang dia letak di depan di sebelah Hajar Aswad tu, nampaklah seketul macam gambaran Tuhan dan sebagainya. Dan berhala ini berkembang kerana dicipta oleh pembuat berhala dalam kalangan orang Mekah ataupun dari luar, untuk menggambarkan apa yang ada dalam minda mereka tentang Tuhan tu tadi. Maka dia buat sehingga kan ketika Nabi SAW meruntuhkan semua berhala yang ada di tepi ataupun di sisi, di sekeliling Kaabah pada tahun 8 Hijrah itu, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dia bilang satu persatu berapa ketul berhala yang ada dekat Kaabah pada masa Nabi menumbangkan berhala-berhala tu. Berapa? Hadis sahih 360 berhala. Jadi dalam masa 400 tahun akidah orang Mekah ni sesat, 360 berhala. Daripada satu Hubal berkembang jadi 360 yang lain. Itulah dia yang banyak sangat nama. Yang banyak sangat nama berhala-berhala tadi sebenarnya melambangkan gambaran apa yang ada dalam minda mereka tentang Tuhan. Okey. Kemudian Nabi kan sebut kepada Aqsam bin Jaun tadi tu. Aqsam bin Jaun Nabi sebut apa? Nabi kata apa? Amru bin Lu'ay ni dia membuat patung-patung, memotong telinga binatang untuk dipersembahkan kepada tagut-tagut, menyembelih binatang untuk tuhan-tuhan mereka, membiarkan unta-unta untuk sembahan, dan memerintahkan menaiki unta tertentu kerana keyakinan kepada berhala. Jadi sejak daripada itu, orang-orang Mekah di bawah pimpinan Amru bin Lu'ay ini, mereka menamakan binatang-binatang itu dengan Al-Bahirah, As-Sa'ibah, Al-Wasilah, Ham dan sebagainya. Ibnu Ishaq kata apa? Al-Bahirah anak betina As-Sa'ibah. As-Sa'ibah pula unta betina yang melahirkan 10 anak betina berturut-turut tanpa ada anak jantan di antaranya. Maka apabila telah sampai ke tahap itu, dia dibiarkan bebas. Tidak boleh ditunggangi, tak boleh ambil bulu, tak boleh dimakan, diminum susunya, apanya.
namanya As-Saibah. Jadi tuan-tuan, khasnya adik-adik kita yang sedang di bangku pelajaran sekarang ni, bangku pendidikan, ni kena hafal lah semua ni. Ya? Dan benda ni, bila hafal benda ni, bukan sia-sia juga. Kenapa? Kerana secara tak langsung kita juga menghafal ayat Al-Quran. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib wa aktsaruhum la ya'qilun." Allah tidak sekali-kali mensyariatkan bahirah, juga saibah, juga wasilah dan juga ham. Akan tetapi orang-orang kafir itu sentiasa mengada-ngadakan perkara dusta terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak menggunakan akal fikiran mereka. Ayat Suratul Maidah ayat 103. Tengok kan. Inilah pentingnya bila belajar sejarah, baca Quran pun faham, ya. Apa lagi? Dalam ayat 139 Suratul Maidah, wa qalu ma fi butuni hadzil an'ami khalisatun li zukurina wa muharramun ala azwajina wa iyyakum وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Dan mereka berkata lagi, apa yang ada dalam perut binatang-binatang ternak itu, jika ia dilahirkan hidup adalah halal bagi lelaki-lelaki kami dan haram bagi perempuan-perempuan kami. Dan jika ia dilahirkan mati, maka mereka, lelaki perempuan bersekutu padanya, iaitu boleh bersama-sama makan. Allah akan membalas mereka tentang apa yang mereka tetapkan, yakni mengenai halal dan haram itu. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Nah, secara tak langsung kita dapat idea dakwah pula, ya, memberitahu betapa mudahnya Islam. Lahirlah unta betina 7 keturunan ke, 10 beranak betina ke, semua halal untuk lelaki, perempuan, anak-anak kecil, anak-anak besar, imam ke, semua boleh makan. Jadi, secara tak langsung, watak Amru bin Luhai ini menjadi satu perbahasan berkenaan dengan persoalan keberhalaan. Okey, bab yang ketiga ini di penghujungnya, ya, boleh baca terus apa yang saya cetuskan di sini, jangan tinggal walau sepatah huruf pun, sebab ini memang jelas menceritakan berkenaan dengan unsur-unsur kesesatan yang berlaku di dalam kalangan orang-orang Quraisy Makkah, dan juga mereka sebenarnya bukanlah mencipta kesesatan itu, tetapi mereka mewarisi kesesatan itu daripada Bani Khuza'ah. Baik, satu persoalan yang menarik yang dicetuskan dalam penghujung bab ini, tapi akan diterangkan dalam bab yang lain, iaitu orang-orang Yahudi. Dia dah cetuskan kat sini, ya. Nanti selepas ini dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kita akan lihat bagaimana Yahudi itu diperincikan sedikit demi sedikit, sampailah kepada penghapusan Kianul Yahud. Kian ni apa dia? Kian ni kita kata kempen lah, ya, kempen orang-orang Yahudi di semenanjung tanah Arab pada tahun 7 Hijrah, ya, iaitu melalui peperangan Khaybar. Bagi orang Yahudi, sekurang-kurangnya terdapat 2 pusingan yang dilalui oleh mereka di semenanjung tanah Arab. Jadi orang-orang Yahudi ni memang sudah mendiami tanah Arab lama, tuan-tuan. Jadi tak peliklah kalau putera Muhammad bin Salman mengatakan dia bangga kerana ibunya keturunan Yahudi. Sebenarnya tak ada masalah pun dalam keturunan sesiapa sahaja pun, ya. Tak ada masalah pun. Apa kita nak bangga sangat dengan keturunan, ya? Sebenarnya kita ni sendiri ni nama je Melayu, cuba trace. Ya, tengok muka kita macam putih, mata sepet dia pun rupa-rupanya apa? Neneknya Cina, kan? Neneknya katanya Melayu, tapi bukan menghina warna ni, tidak, ya, bukan body shaming, tapi contoh Melayu, tapi kenapa gelap? Rupa-rupanya keturunan sebelah ayah dia, sebelah mak dia ada keturunan daripada dia. Sebab itu soalan keturunan bangsa ni, kalau kita nak perbesar-besarkan, tak sudah sampai ke sudah lah sebenarnya. Tak sudah sampai ke sudah. Ya, sebab tak ada siapa pun berhak menentukan dia bangsa apa. Sebenarnya. Yang dia berhak menentukan ialah dia akidah apa. Suci atau tidak sebenarnya. Jadi sebab itu, masalah pergelutan antara Yahudi dan Arab ini sendiri pun, kita mesti lihat dari sudut kejahatan yang dilakukan oleh Yahudi itu. Bukan dari sudut dia tu bangsa Yahudi, keturunan Bani Israel ke. Bukan. Ya. Kita menentang mereka bukan kerana bangsa mereka.
kita menentang mereka kerana kejahatan yang dilakukan oleh Zionis itu sendiri. Jadi bagi orang Yahudi ni, terdapat dua pusingan yang dilalui oleh mereka di semenanjung tanah Arab. Pertama, penghijrahan mereka semasa zaman perluasan kuasa Babylon dan Assyria di Palestin. Ni minta cari sikit. Apakah yang dimaksudkan dengan Assyria? Ya? Jangan cepat jawab. Oh, Assyria tu nama asal bagi Syria lah. No. Tu kena kaji sikit. Ya? Kena kaji berkenaan dengan Babylon dan Assyria ni. Ya? Jadi orang-orang Yahudi mengalami penindasan, pemusnahan negara dan haikal mereka, haikal dinding yang mereka sembah tu digelar sebagai haikal oleh Raja Bakhtanasar, iaitu Raja Assyria, ya. Dan ramai dalam kalangan mereka yang menjadi tawanan dan dibawa ke Babylon, dan ini menyebabkan sebahagian daripada mereka meninggalkan bumi Palestin untuk berhijrah ke Hijaz dan menetap di kawasan-kawasan penempatan sebelah utara Hijaz, yang dimaksudkan di sini adalah kawasan utara Madinatul Munawwarah, ya. Baik. Pusingan kedua bermula daripada masa penjajahan Rom. Selepas Babylon dan Assyria, bangkit pula tamadun Rom, ya. Jadi ketika Rom menjajah Palestin, menghalau keluar orang-orang Babylon dan Assyria ini, di bawah panglima yang dikenali sebagai Battas, ya, pada tahun 70 Masihi. 70 Masihi. Akibat tekanan daripada tentera-tentera Rom, orang Yahudi yang mana haikal mereka bina semula itu dimusnahkan lagi, maka banyaklah kabilah Yahudi terpaksa berhijrah ke Hijaz, dan mereka turun lagi sedikit daripada utara Madinah itu ke Yathrib yang kemudian dikenali sebagai Madinah, dan juga Khaybar dan juga Taima. Di situ mereka menubuhkan kampung-kampung, benteng dan kubu. Seterusnya agama Yahudi mula tersebar di kalangan sebahagian orang-orang Arab melalui dakwah yang dijalankan oleh imigran Yahudi ini, dan ini menjadikan agama Yahudi turut berperanan dan mempengaruhi kedudukan politik sebelum munculnya agama Islam dan semasa zaman awal kelahiran Islam. Dan semasa kedatangan Islam, agama Islam, dan semasa zaman awal kelahiran Islam, iaitu kabilah-kabilah Yahudi yang termasyhur seperti Khaybar, Mustalik, Quraizah dan Qainuqa, dan semuanya ini ada disebut dalam kitab Wafa'ul Wafa oleh As-Samhudi, ya. Berkenaan dengan Yahudi ini sebenarnya semua sekali ada 20 kabilah semua sekali, ya. Jadi tuan-tuan, itulah penghujung kepada bab ketiga ini, iaitu berkenaan dengan agama orang-orang Yahudi, orang-orang Arab, ya. Jadi orang-orang Yahudi ini saya lanjutkan sikit lagi, mereka turun sampai ke Yaman, dan sehinggalah mereka dapat menguasai Yaman dan memerintah Yaman, sehingga berlakunya clash di antara orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara, seperti yang diceritakan dalam surah Al-Buruj berkenaan dengan Qutila ashabil ukhdud. Itu dia tuan-tuan. Itulah serba sedikit gambaran perjalanan kelompok kaum di semenanjung tanah Arab dan juga amalan agama mereka. Untuk detail, sila baca kitab Ar-Rahiqul Makhtum bab ketiga ini. Wallahu a'lam. Silakan Ustaz. Ustaz. Unmute. Unmute. Minta kena unmute dulu. Syekh Hasni. Ya, minta maaf Syekh. Minta maaf. Allah, terima kasih. Syekh Farid, Ustaz Farid, itu Saudara Farid. Terima kasih banyak Ustaz yang telah membuat kupasan yang baik dan detail dan teratur lah dari segi kronologi sejarahnya, dan saya fikir mungkin kawan-kawan kita ada soalan-soalan lah, terutama saya pernah dengar juga Ustaz akhir-akhir ada orang mengajak kepada milah Ibrahim, bukan milah Muhammad. Dia kata kenapa kita nak ikut milah Muhammad? Ada jumpa saya lah, kita bersama-sama kita bagi alasan lah. Dia kata milahnya sebenarnya milah Ibrahim. Itu lagi murni dia kata.
Sebab dia dicacatkan oleh berhala, oleh Amru bin Luhai tadi begitu. Tapi tak apalah, apa pun saya bukalah perbincangan kerana kita ada lebih kurang 20 minit lagi ni. Mungkin banyak peluang lah kita nak bersama dengan Ustaz pada malam ni, insya-Allah. Jadi saya buka kepada tuan-tuan dan puan. Nampak suara Farid? Sila, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bila ana baca bab agama orang Arab ni, ana agak menarik kerana tak terfikir begini terperincinya. Bila kita bincang keadaan orang jahiliah ketika di Mekah gitu, kita faham ada, tapi tidak sebegini kupasan yang dibuat dalam apa sirah yang kita baca ni ya. Yang ana tertarik komen, ana baca sikit daripada tulisan yang dalam bukunya lah dan minta Ustaz sikit pandangan Ustaz Nahal inilah. Yang menarik dia komen, dia kata sebenarnya macam Ustaz sebut tadi, kebanyakan orang Arab memang dia orang dah ikut Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim. Jadi dia kata namun mereka masih tetap berpegang dengan akidah tauhid dan beberapa syiar agama Nabi Ibrahim, sehinggalah tibanya zaman Amru bin Luhai yang Ustaz jelaskan tadi. Yeah. Jadi yang menarik dia kata dalam keadaan mereka ikut Amru ni pun sebenarnya mereka masih lagi berandai yang mereka pegang akidah. Betul. Nabi Ibrahim. Itu yang anda tertariknya sebab komen dia seterusnya dia kata sini dalam muka surat 30, orang-orang Arab mempunyai adat resam dan tradisi dalam menyembah berhala. Kebanyakan adalah hasil rekaan Amru. Mereka menyangkakan bahawa segala yang diadakan oleh Amru itu adalah termasuk dalam bid'ah yang baik. Jadi betul lah kupasan Ustaz tadi, yang ini mungkin ada paralel dengan kita yang mungkin apakah bid'ah khusus dalam bab-bab ibadat khusus yang dikatakan diterima. Jadi ini menarik bila dikupas begini bahawa bukan saja begitu, dia kata malah kupasannya terus. Yang peliknya mereka ni turut mengkhususkan persembahan-persembahan itu, muka surat 31, yang peliknya mereka turut mengkhususkan persembahan-persembahan itu sebahagian untuk Allah. Jadi mereka mempunyai sebab dan alasan tersendiri untuk berbuat demikian, tetapi kerap kali persembahan yang mereka khususkan kepada Allah itu, kemudiannya mereka pindahkan pada berhala-berhala mereka itu, sementara persembahan yang khususkan pada berhala itu tidak pula mereka berpindah pada Allah sama sekali. Jadi anda tarik bahawa mungkin ini kupasan yang kita lihat dalam amalan bid'ah dan khurafat dalam masyarakat yang menerima akidah dan juga syariat. Bagaimana boleh berlakunya sebegitu rupa dan apakah tidak ini pengajaran juga berat bagi kita supaya kita berhati-hati dalam kita menjaga kemurnian syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai syariat terakhir dengan selain pada akidah tadi, tapi malah dalam amalan syariat itu pun boleh laku khurafat dan bid'ah. Tapi bid'ah ni bukan bid'ah khusus, tapi bid'ah dalam bab kita panggil bukan ibadah khusus, memang boleh ada bid'ah hasanahnya, tapi dalam bab ibadah khusus tu juga satu perkara lain. Tapi anda rasa ini anda tertarik bila dalam perbincangan sama ni tak terfikir begitu khusus, dan anda rasa bila anda baca ni anda tertarik sangatlah. Pandangan Ustaz tambahannya lah dalam hal ini. Ya, alhamdulillah. Memang saya setuju sangat dengan saudara Farid tu. Sebab kalau kita transfer lah, saya ambil direct lah isu contohnya bertabarruk dengan tubuh badan dan juga apa sahaja berkait dengan Nabi SAW kan. Jadi bertabarruk itu memang tak salah, betul. Maknanya sahabat-sahabat buat tabarruk ni. Sehingga kan Khalid ibn Walid ketika dia belum masuk Islam dan dia duk guard sempadan Hudaibiyah Mekah tu, dia kata aku pelik tengok tak ada lagi orang yang taat kepada ketua seperti mana sahabat-sahabat Muhammad. Iaitu ludah Muhammad tu tak sempat jatuh ke tanah, disambut oleh mereka dengan tapak tangan lalu disapu ke seluruh tubuh sebagainya. Jadi ini dalil jelas mengatakan bahawa tabarruk itu boleh kepada Nabi SAW, tetapi soalnya
tabarruk yang macam mana? Jadi bermulalah evolusi yang minta maaf cakap menyesatkan pada saya apabila mereka faham tabarruk kepada perkara-perkara yang ada pada Nabi itu boleh, maka mereka buatlah replika, ya. Replika selipar Nabi, replika itu tapak kaki Nabi dan sebagainya itu, maka mereka bertabarruk dengan replika tersebut. Kenapa bertabaruk dengan replika? Dahlah replika itu belum dapat kita sahihkan seperti mana bentuk asal selipar Nabi contohnya. Kan? Dah nama lagi replika. Replika tu pula berdasarkan imajinasi seorang ulama. Dan ulama tu pun tak kata inilah betul-betul selipar Nabi. Sebaliknya, dia hanya mengimajinasikan berdasarkan kitab Syama'il Muhammadiyah. Kemudian diimajinasikan bentuknya macam ni gini. Contohlah, ya, contoh banyak lagi kitab yang dirujuk. Contohnya kitab Syama'il Muhammadiyah lah yang paling dekat dengan kita. Tiba-tiba bila orang buat replika, dia lukiskan bentuk, ada orang buat replika pula. Bila buat replika, ini bertabaruk dengan replika, ambil gosok, cium dan sebagainya. Di sinilah yang kita nak jaga-jaga sangat ni, ya, supaya jangan bid'ah itu sampai menyesatkan. Tapi kalau bid'ah hasanah, contohnya perkara yang kita boleh sandarkan kepada kepada apa yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh paling mudah, bila kita buat alat ambil wuduk dengan mudah dan sebagainya. Ini berdasarkan daripada tuntutan untuk mempermudahkan ibadah, amalan dan sebagainya itu bid'ah-bid'ah yang hasanah, semua tu termasuk bid'ah hasanah, kita terima yang itu. Tapi masalahnya kalau sampai ke tahap nak mentafsirkan tabarruk Nabi SAW sampai tahap buat replika dan memuliakan replika tu pula, itu dah jadi sesatlah pada saya. Sebenarnya samalah seperti mana yang berlaku dalam kalangan orang Mekah. Mereka duk ingat pada peringkat awal tu ini satu implementasi saja daripada akidah Nabi Ibrahim AS. Sebab itulah mereka pun beriktikaflah di depan berhala. Datang generasi berikutnya bukan beriktikaf depan berhala lagi, dah sembah berhala. Nak membenarkan amalan mereka katalah pula ini bahagian Tuhan, bahagian Allah dan sebagainya. Itu yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tegas dalam surah Al-An'am ayat 136. Tidak ada sama sekali untuk Allah apa yang mereka katakan untuk Allah itu. Jadi sebab itulah kita ni kok mana pun mesti duduk pada wasatiyah. Iaitu kalau kita nak menolak, contohnya golongan yang keras, yang menolak semua sekali perkara-perkara baru tu semua, dia kata kullu bid'atin dalalah tu semua, dia Nabi tak buat tu dalalah semualah. Contohnya sampai ke tahap itu pun kita tak mahu juga, ya, sebab mungkin dari situ kita tersalah keras sangat, jadilah pula orang kata jadi macam ekstrim juga. Tetapi kalau keterlaluan pula terlibat dengan perkara-perkara bid'ah itu pun boleh menyesatkan juga. Itu yang Imam Al-Ghazali dia mengatakan ekstrim tu atau kesesatan dan sebagainya itu bermula dengan at-tafrid wal ifrat. Tafrid maknanya mengurangkan sesuatu amalan tu yang sepatut solat 5 waktu dikurangkan jadi 3 waktu contohnya. Ifrat ni solat 5 waktu jadikan 7 pula. Kedua-duanya adalah pelampau, adalah ekstrim yang mesti ditolak oleh umat ini untuk mereka mengekalkan akidah suci mereka. Wallahu a'lam. Dan just minta sikit penjelasan, Ustaz. Ini kenaan dengan amru lahai. Ya. Paralel atau persamaan bagaimana seorang boleh mempengaruhi. Sebab dianya itu orang yang amat pengaruh ketika itu kan. Betul. Jadi betapa kita hari ini pun kalau ada kalangan kita yang kita memberi begitu level ketaatan ataupun pengaruh seseorang. Dia menyebabkan sebenarnya ketika itu di Mekah tu kita kata Amru ni dia macam Ustaz sebut tadi, malah dia bukanlah ada kualiti sangat, tapi oleh kerana dia mungkin ada kuasa tertentu, pengaruh menyebabkan dia boleh pengaruh sampai ke tahap begitu. Apakah tidak mungkin berlaku kita juga kalau kita salah-salah meletakkan seseorang pada tahap begitulah. Ya. Sama Syekh Farid.
memang akan berulang watak-watak itu, sejarah itu, cuma perwatakan saja. Maksudnya orangnya saja akan berbeza-beza, tapi watak sejarah itu akan sama, iaitu akan ada golongan yang dianggap sebagai terlalu alim sehingga disanjung-sanjung dan juga ditakdiskan, disucikan sampai tak boleh nak komen langsung. Bahkan dikatakan manusia ni bila dah sampai ke tahap insanul kamil, maknanya dia tak akan melakukan kesilapan lagi. Mana boleh, ya? Mana boleh begitu? Sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri pun, ya, sentiasa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia risau, dia bimbang, dia melakukan kesilapan. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala telah mengiktiraf bahawa dia ni maksum dalam ayat kedua surah Al-Fath, ya, dan tanda syukur daripada pengiktirafan itu ialah dia tingkatkan ibadah. Okey, kalau kita lihat orang nombor 2 selepas Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukankah Abu Bakar sendiri pun ada peringkat dia ditegur oleh Nabi Muhammad SAW yang menandakan bahawa saya bukan nak kata Abu Bakar tu silap, jangan salah tafsir pula, ya. Contohnya Abu Bakar, orang nombor 2 selepas Nabi yang imannya tu tak ada challenger. Tak ada siapa pun boleh challenger iman Abu Bakar. Pernah mengeluarkan perkataan yang ditegur oleh Nabi SAW kerana ini boleh mengakibatkan kamu hilang segala-galanya amalan kamu. Apa dia? Okey, iaitu ketika Aisyah difitnah. Ketika Aisyah difitnah, yang salah seorang daripada pemfitnah Aisyah itu sebenarnya adalah Mistah. Mistah ni siapa? Mistah ni sanak saudara Abu Bakar yang terlalu miskin, yang ditanggung kehidupannya, dia bersama dengan ibu dia untuk hidup ni, maknanya ditanggung kehidupannya. Mistah dengan Ummu Mistah. Jadi apabila dikesan Mistah ni penyebar fitnah, Ummu Mistah sendiri melaknat anak dia sebab tak sanggup dengar fitnah yang disebar oleh Mistah ni tadi, ya. Jadi apabila setelah berlakunya penyelesaian penghakiman terhadap siapa telah melakukan qazaf ini, maka Mistah lah salah seorang daripada yang dihukum qazaf, iaitu 80 sebatan tadi. Apabila jelas Mistah ni sebagai pemfitnah, maka Abu Bakar pun terlepas cakap depan Nabi SAW, ya, mengatakan, aku tak nak tanggung dah Mistah ni, ya, kerana perbuatannya tu memang tak berhati perut lah. Aisyah ni saudara dia, aku pula menanggung dia, tapi boleh dia tergamak nak buat macam tu. Abu Bakar terfikir macam tu. Ya, walaupun perkara ni simple, kita boleh faham dengan simple, tapi makna nak ceritanya, Abu Bakar yang iman sehebat itu pun diduga, ada dugaannya, tapi dugaan dia tu dipelihara oleh Allah Ta'ala kerana Nabi direct tegur dia, Abu Bakar jangan buat gitu, nanti kamu hilang segala-galanya. Maknanya tak ada pahala langsung. Barulah Abu Bakar pun tarik balik, istighfar dan menanggung Mistah sampai ke akhir hayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di situ nampaknya kemuliaan Abu Bakar pula, ya kan? Jadi apa yang saya nak point kat sini, kalaulah Abu Bakar pun ditegur oleh Nabi SAW, kita ni siapa nak banding Abu Bakar? Sampai ke tahap kudus, maknanya betul-betul suci yang sampai ke tahap tak boleh silap dah. Dianggap sebagai guru ke, pemimpin agung ke apa ke, mana boleh gitu? Tak ada. Ya, mesti ada kekurangannya hidup kita ni. Jadi jangan kita mengulang apa yang terjadi kepada Bani Khuza'ah dan juga orang-orang Mekah terhadap Amru bin Luhai Al-Khuzai. Wallahu a'lam. Boleh ada masalah Syahmat? Satu soalan lah. Ana nak bertanya pasal tadi anda ada sebutkan soal keberadaan Yahudi dalam di Mekah itu. Cuma anda nak bertanya, Yahudi dia klaim untuk mengesahkan yang dia berhak berada di tanah Arab ialah kerana salur galur daripada Nabi Ishaq. Yang dikatakan, dia kata kita hanya menyebelahi satu pihak, itu Nabi Ismail saja. Tapi Nabi Ishaq seolah ditinggalkan. Sedangkan mereka mengatakan itu adalah warisan mereka yang memberikan keabsahan untuk mereka berada di tanah Arab.
Okey, anda minta pencerahan sedikit maklumat dan student anda boleh lihat isu ini. Sebab ada perbincangan kita pada minggu depan. Sila Syekh. Okey. Dia sebenarnya anda duk perhati Yahudi tidak pernah mengambil penempatan di Mekah. Allah pelihara kat situ. Jadi kalau dia nak claim bahawa dia ni tadi berhak ke atas Mekah sendiri, dia lose kat situ. Dia tak pernah pergi ke Mekah sebenarnya. Tapi kalau Madinah memang jelas dia pernah tinggal di Madinah, bahkan dia pernah sampai ke Yaman. Tapi Mekah tak sampai. Jadi kalau dia nak claim Mekah tu juga hak dia, tak betul lah. Itu tak betul. Tapi kalau dia nak kata tanah Arab tu sendiri tempat orang-orang dia pernah tinggal dan sebagainya, maka itulah lumrah manusia. Kita kembali kepada susul galur perjalanan mereka. Mereka pergi ke sebenarnya tanah Arab tu kenapa? Sebab mereka dihalau daripada tanah asal mereka itu di tanah Syam tadi. Jadi sebab itu kena bijak kita kita bersilat dengan fakta-fakta sejarah ni, kita kena bijak dengan itu sehingga kan mereka tak dapat nak claim apa yang mereka dah kata bahawa itu warisan mereka lah sebagainya. Warisan apa sebenarnya mereka tu adalah imigran-imigran yang dihalau daripada tempat mereka sahaja. Kemudian kalau kita lihat pula ketika mereka menuntut daripada perjanjian Balfour tu, mereka tak tuntut sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, mereka tuntut di tanah Palestin saja, itu terbinanya negara Israel saja. Kenapa masa tu mereka tak tuntut sampai habis ke Mekah ke Madinah? Maknanya Mekah Madinah ni idea baru mereka sebenarnya, bukannya idea asal pun. Kali itulah yang saya boleh hujahkanlah ya. Wallahu a'lam. Saya ingat kita dah hampir jam 11 malam. Pertama, saya banyak information lah, maklumat-maklumat terbaru, pengajaran yang dapat kita boleh sesuaikan dengan keadaan sekarang, seperti yang dilakukan oleh diketuai oleh apa nama tu, Luhai, Amru bin Luhai. Amru Luhai. Ya. Jadi suatu kehebatan lah kalau ikut ustaz. Mula-mulanya dia ni seorang yang bukan educated lah, tapi akhirnya boleh mempengaruhi, boleh jadi hebat lah. Ini pun satu pengajaran juga, boleh kita merenung jugalah. Kerana kita rasa saya mungkin ada asal yang singkat ni kan nak jemput kot, ada Haji Asri kita mengurusi nak bagi sikit rumusan ataupun tambahan dan seumpamanya. Penutup lah kot. Assalamualaikum ya. Terima kasih Tuan Haji Ahmad, Ustaz Zamri dan teman-teman sekalian. Saya ingat mungkin malam ni saya cakap lah, tapi lain kali tak payah kot komen pengurusi ni. Cuma saya nak bagi semangat lah kepada kawan-kawan yang hadir ini, terutamanya yang generasi yang lebih muda, untuk istiqamah lah sehingga tamat pengajian ini ya. Sebab macam saya sendiri pun belajar baca buku sirah ni dah lama dah. Saya baca buku Haikal ya, Muhammad Hussein Haikal, Hayat Muhammad, itu terjemahan bahasa Inggeris tahun 78. Ya, jadi dah 40 tahun dah saya baca buku dia, dan tak pernah baca yang lain dah. Tak pernah baca dan dah lupa, dah hilang, dah semangat kan. Bila kita baca tu kita semangat kesusahan baginda Rasulullah SAW itu untuk menegakkan dakwah, berjuang, berjihad kan. Jadi dah lama dah tak baca sejak misalnya buku Abdul Hasan Ali Nadwi dan sebagainya yang pernah saya temui lah, tak baca pun ya. Jadi alhamdulillah lah kita ada sesi ini. Jadi kalau tak baca pun lah, tak dapat nak ikut apa yang diminta oleh Ustaz Zamri pun, sekurang-kurangnya apa yang disampaikan ini dah membantulah kita untuk refresh apa yang telah kita lalui lah oleh generasi kita lah kan. Tapi generasi adik-adik ni rasanya boleh jadilah mereka mungkin buku sirah yang pertama ke, saya tak tahulah kan. Tapi kita konsisten lah sampai tamat insya-Allah, dan mudah-mudahan kita boleh semangat itulah ya. Sebab Islam ni bukanlah ilmu sahaja, melainkan ilmu dan perjuangan ya.
Nabi mewariskan kepada kita kedua-duanya. Kalau tak ada perjuangan, ilmu itu pun tak berkembang kan. Mudah-mudahan begitulah. Sekian saja. Terima kasih. Okay, terima kasih Tuan Haji Asri selaku pengurusi wilayah. Akhirnya saya ingin mengucap terima kasihlah kepada semua. Jazakallah khairul jazak. Terima kasih kepada Ustaz Zamri dan juga kepada rakan-rakan kita. Kalau mengikut maklumat yang ada, 52 partisipan lah. Alhamdulillah. Ahli-ahli. Alhamdulillah. Dan insyaAllah kita akan teruskan program ini setiap dua minggu sekali. Dan hebohan akan dibuatlah setiap bulan 2 kali lah. Setiap 2 minggu kita akan aturkan. Dan kita sebelum itu kita akan cuba bercakap dengan Ustaz lah. Sekarang ni PKP ni free banyak lagi lah. InsyaAllah. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada semua. Kita tutuplah dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillah. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Terima kasih semua.